Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, malam ni saya open untuk Q&A session. Kepada siapa yang nak bertanya soalan, boleh boleh tulis di ruangan komen. So, mana soalan yang sempat saya jawab malam ni, saya jawab. Mungkin tak semua yang sempat dijawab. First come, first serve. Macam tu. Okey, salam Puan Iman. Okey, so saya tunggu soalan anda di ruang komen. Hai Puan Elsa. Puan Elsa ada di tik di TikTok sekarang ya, sebab di page tak boleh masuk. Salam Puan Wawa. Okey, saya menunggu soalan di ruangan komen. Siapa punya soalan keluar dulu ni, kita tengok. Okey, soalan Puan Iman. Macam mana nak ajar toilet training? Okey. Toilet training ni sebenarnya bukan kepakaran saya sebenarnya. Kan, toilet training ni sebenarnya adalah kepakaran occupational therapist. Occupational, saya speech. Okay, so saya tahu sikit-sikit je lah tentang toilet training. Dia actually sebenarnya untuk toilet train ada tanda-tanda awal, tanda-tanda yang menunjukkan anak ready. Ni pun saya belajar daripada saya punya team occupational therapist kan. So kalau kata let's say Puan Iman ada terjoin kan, biasanya saya punya teacher yang occupational therapist, diorang akan live sama ada pada hari Jumaat ataupun hari Sabtu pagi, pukul 10 pagi tak salah saya. 10 pagi, 10 pagi. Okay, so biasanya saya punya teacher yang occupational therapist live time Jumaat dan Sabtu tu, 10 pagi. Tapi sikit lah yang saya pernah belajar daripada saya punya team sendiri. Toilet train ni sebenarnya first kita kena tengok dulu tanda-tanda anak kita ni dah ready ke belum untuk toilet train. So dia ada beberapa tanda. Actually sebenarnya panjang juga dia punya cerita tu. Okay, so dia ada beberapa ciri-ciri. Contohnya macam anak dah kira kata dia macam dia sedar yang dia dah dah terbuang tu. Contohnya dia menunjukkan reaksi tak selesa. Contoh kalau dia membuang tu air besar ke air kecil, kita nampak dia macam duk tolak-tolak dia punya pampers tu ke kan, yang menunjukkan dia dah rasa benda tu ada. Dah keluar dah, dia rasa walaupun dia tak tahu nak bagi tahu, tapi dia nampak dari sudut dia punya tingkah laku tu. And then yang kedua, anak dah boleh at least maksudnya boleh pakai seluar lah, macam boleh tarik seluar sendiri ke, minimal guidance untuk anak yang boleh buka ataupun pakai seluar sendiri tu, minimum guidance, still kena ada guide jugalah. Okay, and then tapi yang paling penting adalah anak tadi ni dia macam dah ada kesedaran sikit yang dia punya dia dah buang. Bukan nak buang, terkira dah buang tu baru dia sedar macam tu. And then dia ada step-step dia. Maksudnya kalau nak start toilet train ni, boleh start dulu sikit-sikit. Maksudnya 2 jam dulu sehari contohnya kan. 2 jam sehari tu freekan diapers je kan. Maksudnya tak payah pakai pampers, pakai je seluar dalam ataupun boleh pakai satu hari tu, sekejap apa nama yang team saya suggest beli tu. Pants potty pants, saya rasa potty pants. Potty pants. Okay, dia macam seluar dalam tapi macam ada span sikit, tebal sikit. Jadi kalau anak terkucil tu, dia tak adalah turun terus. Macam tu. Kan? So bagi pakai yang tu dulu, and then setiap tengok keadaan anak, mungkin setiap setengah jam bawa pergi toilet. Bawa pergi toilet dan suruh dia duduk lah kat toilet tu. Dan kalau nak suruh dia duduk kat toilet tu, buatlah macam-macam cara nak suruh dia duduk at least minit ataupun minit lebih. Contohnya macam bawa mainan ke apa ke, masa duduk kat toilet tu nak suruh dia duduk atas toilet bowl tu kan. And then kalau anak tak suka toilet bowl tu, bolehlah beli pelapik yang kartun-kartun ke. Dia macam ada banyak cara lah yang kita kena explore sebenarnya. Dia tak ada satu cara spesifik setiap kanak-kanak guna. Saya yakin setiap yang dalam ni macam-macam cara kita try. Kena tengok mana satu yang sesuai dengan anak kita. Tapi maksudnya sebenarnya toilet train ni kita nak supaya, tujuan dia adalah kita nak supaya awal-awal tu anak sedar yang apa rasa dia bila nak membuang tu.
Nak bagi dia tahu rasa tu sebenarnya. That's why bila toilet train, bila dia terkeluar, terbuang masa kita tengah toilet tu, kita tengah tunjuk dekat dia, tu kencing ataupun berak ke, bagi tahu. Supaya dia tahu, dia sedar yang rasa nak membuang tu macam mana. Okey. Tu asas dia lah. Tapi kalau nak detail boleh join saya punya team, occupational therapist punya live. Okey. Alright. Anak speech delay boleh masuk EIP tak? Definitely boleh. So, bergantung kepada dia macam ni tau poin bawah. EIP ni dia nama program, Early Intervention Program, yang memang selalunya early intervention ni adalah program yang memang khas dibuat untuk anak-anak yang mengalami masalah kelewatan perkembangan. Mungkin perkembangan dari sudut bercakap, mungkin perkembangan dari sudut fizikal, perkembangan dari sudut contoh biasanya macam-macam lah. Contoh kita sendiri, saya sendiri pun di akademi kita ada program EIP, which is saya tak panggil EIP, kita panggil IIP. Saya panggil IIP, Intensive Intervention Program. Kenapa dipanggil intensif? Sebab kita maksudnya anak kena datang setiap hari untuk 3 jam kelas. Tu di tempat saya, tapi di tempat lain mungkin berbezalah. Okay, so nama dia EIP ni biasanya dia ada daily basis. Daily basis maksudnya anak kena datang every day. So and then kena tengok juga EIP ni sepatutnya di dalam program tu kena ada terapis. Tu yang sepatutnya. Cuma ada setengah EIP dia tak ada terapis, dia ada teachers je. So yang tu kena hati-hati dan kena carilah yang betul-betul ada terapis untuk handle anak kita. Okay. And biasanya dia berada, dia sebenarnya setiap tempat nama program tu sama, tapi modul dia mungkin berbeza. Yang tu. Jangan ingat EIP semua sama. Jangan ingat EIP modul dia semua sama, modul pengajaran sama. Sebenarnya tak sama. Setiap tempat, sebab kita tak ada, sebenarnya EIP dia tak ada spesifik modul yang macam mana setiap center tu nak run. Nama tu mungkin boleh sama, tapi modul pengajaran, cara pengajaran mungkin tak sama. Sebab yang itu bergantung kepada macam mana tempat tu nak run. Dia macam tu. Dan memang biasanya EIP adalah khas untuk anak-anak dengan masalah kelewatan. Jangan kena tengok juga apa kanak-kanak yang macam mana dia orang ambil, umur berapa. Contoh macam kalau kata dekat akademi, dekat saya punya akademi, kita spesifik. Okay? Kita spesifik program IIP adalah untuk anak yang berusia 2 ke 6 tahun. Yang tu kita ambil 2 ke 6 tahun je. Saya kalau lebih daripada tu biasanya kita tak ambil. Okay, 2 ke 6 tahun yang kita khususkan untuk preparation untuk masuk ke sekolah. Okay, preparation awal untuk masuk ke sekolah. Dan mostly yang masuk ke kita punya program IIP ni adalah anak-anak masalah lambat bercakap plus dengan masalah-masalah lain. Contohnya ada masalah pada tumpuan, ada masalah pada masalah kelewatan fizikal. Kita ada anak-anak GDD, kita ada anak ADHD, kita ada anak-anak autism yang memang masuk intensif. Sebab dia perlukan intensif terapi. Tapi ada anak yang kita tak suggest masuk EIP yang lambat bercakap. Especially bagi contoh anak yang nak betulkan pelat. Kalau anak yang nak betulkan pelat jangan masuk EIP. Sebab dia tak spesifik. Okay, modul dia bukan spesifik untuk seorang. Yang tu pergi one to one. And even kalau nak ajar anak yang lambat bercakap untuk bercerita, yang tu pergi one to one, bukan EIP. So itu tempat saya lah. Tempat lain kena tanya dia orang lah apa modul dia. Alright. So kena tengok condition anak di level mana dan sesuai ke tak dengan program yang disediakan oleh program EIP yang kat mana-mana tempat tu lah. That's why kena check dia punya modul dia, modul pengajaran dia. Okay. Okay, anak 14 bulan sebelum ni dah boleh sebut some words, tapi tiba-tiba sekarang tak sebut satu pun. 14 bulan maksudnya setahun 2 bulan. Okay, sebelum ni dah ada sebut some words tapi tiba-tiba. Okay, so bila kita tengok anak kita ni tiba-tiba tak sebut dah perkataan yang dia pernah sebut sebelum ni. Okay, sebenarnya dalam proses anak bercakap, kalau dia baru start bercakap, maksudnya ada 2-3 perkataan baru start sangat-sangat. Kan? Baru mula start. Maksudnya dia belum ada puluh-puluh lagi vocab dia. So kalau ada puluh-puluh, 20, 30 tiba-tiba hilang, yang tu something lah. Tapi kalau kata let's say anak ada kurang daripada 10, contoh 1 ke 5 perkataan yang dia dah sebut,
Okay, tiba-tiba dia tak sebut dah. Dia dah tak sebut. So, untuk anak yang macam ni, baru start bercakap macam ni, yang pertama sekali kena tengok adakah anak tu tak bercakap disertai dengan kehilangan ataupun kekurangan pada kemahiran lain juga. Contohnya sebelum ni ada tumpuan, ada kita panggil dia respon, lepas sekarang dah tak respon. Sebelum ni ada eye contact, sekarang tak ada eye contact dah. Dia macam tu. Okey, so sebelum ni faham arahan, sekarang dah tak follow, dah tak faham arahan. So maksudnya kalau nampak anak ada regression, bukan hanya bercakap tapi skill-skill lain pun ada regress, yang tu kena check. Tapi kalau let's say anak hanya okeylah, yang lain semua okey je, tak ada beza, cumanya tak dengar dia cakap perkataan tu hari tu. Kan ada dia sebut tapi lepas tu hilang. So kalau yang macam ni, kena keep bagi balik perkataan tu dan repeat lebih banyak. Kena repeat lagi. Sebab anak bila dah dapat perkataan, ada kemungkinan perkataan tu boleh hilang dan dia boleh lupa. Contoh especially kalau jarang guna. Contoh macam kita sendiri pun kalau kita pergi belajar bahasa baru, contoh pergilah belajar bahasa Arab ke Mandarin kan. Mungkin minggu ni kita ingat, minggu depan kita dah tak ingat dah apa maksud perkataan tu dan tak boleh nak cari dah apalah nak sebut pasal ni, lupalah. Kan lupa. So macam mana nak jadikan fasih, macam mana nak jadikan ingat, macam mana nak jadikan supaya automatik, yang itu kena training over and over and over again. Kena banyak kali ulangan. Kita yang kena ulang dekat dia every time perkataan tu perlu digunakan. Setiap kali ada situasi yang memerlukan menggunakan perkataan yang dia dah sebut itu, kita kena sebut pada dia. Kita kena tolong sebutkan. Jangan expect dia akan sebut benda tu every time. Especially untuk anak yang baru bercakap, benda tu tak akan berlaku. Dia memang akan hilang. Kan dia akan hilang dan anak kemungkinan boleh lupa. So keep bagi balik, tambah lebih banyak vocab dan walaupun dia dah tahu, kita kena keep ulang guna benda tu setiap masa pada dia, setiap kali maksudnya berlaku situasi yang kita boleh guna perkataan tu, kita guna. Kalau anak tak sebut, kita yang sebut. Sebab jangan ingat bila anak dapat, benda tu akan kekal sampai bila-bila. Dia sebenarnya tak. Kalau tak guna, dia boleh hilang. Dalam masa mungkin 2-3 hari kadang tu boleh hilang. Anak boleh lupa kalau tak guna dalam beberapa hari. Especially perkataan tu baru dia dapat. Okay. So kalau kat say dia dah konsisten pakai, automatik dah macam konsisten pakai, yang tu susah sikit nak hilang. Tapi kalau baru start, baru sebut-sebut, kadang-kadang barulah adalah sekali dua dengar, tu punya jarang. Yang tu you kena keep bagi. Sebab tak mungkin dia lekat, dia dah masuk. Tapi dia lepas tu kalau lama tak pakai, dia tak boleh nak recall balik dah. Dia macam tu. Okay, kena keep terus bagi lebih banyak vocab pada dia dan keep ulang perkataan tu. Alright? Okay. Kalau anak sebut wow, dikira perkataan bermakna. Okey, wow adalah bunyi bermakna. Dia bukan perkataan, dia bunyi bermakna, dia adalah kita boleh kira sebagai vocab juga. Okey, tapi maksudnya sekarang ni wow, maksud kalau situasi tu dia gunakan pada situasi yang betul, contohlah dia tengok benda yang macam buka mainan ke apa, wow, contohlah. Kita kata wow tu digunakan pada situasi yang betul, pada sesuatu sepatutnya. Benda tu boleh dikira sebagai vocab. Tapi dia bukan perkataan, dia bunyi bermakna. So is a one step untuk anak boleh sebut perkataan. Sebab wow dia senang. Lebih mudah berbanding kalau kita nak sebut perkataan. So kalau dah nampak anak tiru bunyi, dia dah boleh tiru bunyi. Maksudnya wow dia dah ada ye, contoh nyam 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 ke. It's all sounds. Okay, so kalau kata let's say anak dah ada bunyi-bunyi bermakna tu tadi tu, so kena keep bagi lebih banyak bunyi dan juga dah boleh bagi perkataan supaya dia dapat perkataan pula dan boleh sebut perkataan pula. Okey, sebab sebelum anak masuk kepada perkataan, biasanya dia dapat bunyi dulu sebab bunyi struktur dia lebih mudah. Lebih mudah nak disebut oleh mulut kita. Pergerakan mulut ni lebih mudah untuk dibuat bagi bunyi berbanding perkataan, especially perkataan yang melibatkan pergerakan bibir, lidah serentak. Kalau wow, dia tak payah pergerakan lidah, dia just pergerakan bibir je. Wow, bibir je. Tapi kalau kata buku, dia ada lips, lidah, bibir dan juga lidah serentak. So, koordinasi ataupun gabungan pergerakan tu lebih susah. That's why perkataan lebih susah daripada bunyi. So, kalau anak dah dapat bunyi, dia one step nak pergi kepada perkataan. So, keep bagi je. Bagi je perkataan. Bagi dia tiru sebanyak mungkin bunyi yang boleh dibuat untuk dia praktis pergerakan mulut ni. Bagi je buat apa-apa bunyi tu, keluarkan je lah. Bunyi tu walaupun tak munasabah, bunyi dia tak apa. Asalkan dia praktis pergerakan ni. Okey?
Okey, mana? Okey. Okey, anak 8 tahun dari kecil boleh menyanyi ikut YouTube tapi tak pernah nak bercakap, langsung tak nak bercakap. Okey. So, kalau kata anak boleh menyanyi ikut YouTube dan sebutan tu jelas. Okey, macam ni. Ni untuk semualah bagi anak yang boleh menyanyi tapi tak bercakap, betul tak? Okay, mungkin ada yang kat dalam ni yang semua yang bertanya dalam ni mungkin ada melalui situasi anak boleh menyanyi tapi tak bercakap. Tak bercakap tu maksud dia adalah tak bersembang, betul tak? Tak bersembang dengan kita. So, dalam proses biasanya bila kita bercakap tentang bercakap, proses bercakap, sebenarnya dia melibatkan satu lagi benda yang kita selalu lupa iaitu komunikasi. Apa fungsi kita bercakap adalah untuk berkomunikasi. Okay, menyanyi tadi bukan berkomunikasi, and even vocab ataupun perkataan dalam lagu, kita tak guna untuk berkomunikasi. Kita tak guna lagu, katalah lagu apalah, saya dah lama tak dengar lagu. Tak ingat dah tajuk lagu. Okey, so contohlah kita hafal, lagu boleh dihafal tanpa kita faham. Untuk bercakap dan bersembang, kita kena faham perkataan tu. Bukan sekadar faham tapi kita kena faham dan tahu bila nak pakai. So that's why contoh kalau anak boleh menyanyi. Anak menyanyi ni maksud dia sebut perkataan tu dengan jelas. Boleh sebut jelas tau, kalau humming tu tak kira. Okay, kalau humming menyanyi tu tak sebut. Tapi kalau kata anak menyanyi, sebutan nyanyian dia tu jelas. Okay, sebutan nyanyian dia jelas. So maksudnya anak tak ada masalah dari segi nak gerakkan organ pertuturan ni sebab dia boleh sebut. Walaupun dia tak faham, dia boleh sebut. So maksudnya it's not about pergerakan mulut. Sebenarnya dia ianya adalah tentang isi dekat sini. Isi dalam ni apa? Isi dalam ni akan menentukan apa keluar dekat sini. Kalau isi kat dalam ni lagu, yang keluar kat sini lagu. Okey, tapi lagu, kita tak guna lagu untuk berkomunikasi. Okey, dan lagu pun tidak diajar untuk maksudnya kalau kita dengar lagu, dia tidak mengajar kita untuk berkomunikasi. Contoh anak dengar lagu di YouTube. Okey. Lagu itself tak ajar macam mana cara nak minta, dia tak ajar, dia just hafal. So, untuk anak yang boleh menyanyi dengan jelas tapi kenapa dia tidak bersembang dengan kita, yang pertama kemungkinan anak tadi memang tak reti nak bersembang. Maksudnya dia tak ada skill komunikasi dua hala. Dia tak tahu pun apa fungsi perkataan yang disebut. And even dia tak tahu pun apa fungsi perkataan yang disebut tu boleh digunakan to get maksudnya kegunaan dia banyak yang boleh digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa ni apa? Vocab untuk bersembang. So, selain lagu, anak ada tak vocab-vocab lain untuk bersembang? Contohnya, kita bersembang biasanya kita akan bercakap tentang okay, nak apa? Perkataan apa, nama-nama objek yang dia nak. Apa nama-nama perbuatan yang kita nak minta orang buat ataupun kita buat. Apa cerita yang kita nak sampaikan kepada orang lain. Itu adalah komunikasi, itu adalah sembang. So anak ada tak vocab ni tadi? Vocab-vocab yang kita panggil sebagai vocab untuk bersembang. Kita bukan hanya hafal tau, dia kena faham apa maksud perkataan tu dan macam mana nak pakai. Kalau lagu, hafal lagu, dia tidak membolehkan kita bersembang. Kenapa? Sebab mungkin hafal tanpa faham. Contoh kita hafal lagu Korea, adakah kita boleh sembang Korea dengan orang Korea? Tak boleh sebab kita hafal je. Kita tak faham pun apa maksud lagu tu dan kita tak ada vocab Korea pun sebenarnya. So macam mana nak bersembang dengan orang Korea? So macam ni kalau kita kata, contoh kalau kata kita nak pergi Korea, kita nak belajar bahasa Korea sebab kita nak bersembang dengan orang Korea. So of course kita belajar maksud perkataan dan bila nak guna, betul tak? Maksud perkataan tu apa, macam mana cara sebut dan maksud dia apa, bila nak pakai dan baru kita tahu macam mana nak pakai. Tapi kalau kata kita belajar through lagu, kita hafal lagu Korea, tak boleh. Kita tak boleh sembang Korea sebab kita tak faham. That's the concept sebenarnya. Bila anak boleh hafal lagu tapi tak boleh bersembang sebab vocab yang dia ada tu tak ada kaitan dengan bersembang. So that's why sebenarnya lagu tak akan membantu anak untuk bersembang. Untuk happy-happy bolehlah. Kita pun dengar lagu untuk happy-happy je kan. Bukan nak belajar bahasa daripada lagu tu, betul tak? Kalau nak belajar bahasa pergi kelas. Betul-betul belajar. Macam tu. Okay, because dia ada vocab-vocab tertentu yang kita akan pakai. Bukan semua vocab kita akan pakai untuk bersembang. Ada vocab even kita guna untuk menulis. Kita tak pakai untuk bercakap. Okay. So kita kena ajar vocab untuk bersembang dan baru anak akan tahu nak bersembang dengan kita apa. Okay.
Anak speech delay kalau nak bercakap, kalau sebut ada huruf U, kenapa kari hidung? Yang tu sengau nama dia, kan kenapa dia keluar yang ni? Okey. Okey, yang tu sengau bunyi dia, Ah, so yang itu sebenarnya bukan ada apa-apa, dia ada anak yang memang bercakap macam tu. Dia sebenarnya lebih kepada cara penghasilan bunyi tu dia tak tutup sepenuhnya, dia punya kita panggil sebab belakang kan ada anak tekak kan, belakang, lidah kita kan ada anak tekak. Anak tekak tu fungsi dia bila kita bercakap, dia sebenarnya dia akan especially bunyi-bunyi yang tidak memerlukan keluar angin kuat hidung, contoh bunyi itu bunyi sengau, memang bunyi dia sengau, memang keluar angin kuat hidung. Tapi untuk bunyi A contohnya, dia tak ada bunyi sengau, tak ada bunyi sengau, sepatutnya anak lidah tu dia diangkat dan dia tutup rongga hidung tu, so angin tak keluar kuat hidung, so bunyi tu tak sengau. Itu adalah proses, organ yang berlaku kat dalam tu, dalam mulut kita lah sebenarnya. So bila anak keluarkan bunyi sengau maksudnya dia tak tutup sepenuhnya lah tu. Ataupun sebenarnya kena tengok lepas bunyi U tu ada tak bunyi sengau ataupun sebelum bunyi U tu ada tak bunyi sengau. Contoh nu, mu. Dia memang akan bunyi sengau sebab bunyi sebelum sengau. Ataupun kalau lepas apa tu, bunyi tu ada tak bunyi ataupun dia memang ibu contohnya kan. Ibu. So lebih kepada bukan sebab ada kerosakan apa, biasanya tak ada. Biasanya tak ada. Kalau it just lebih kepada cara bercakap ataupun benda tu dia ada habit. Dia just tak tutup. Dia macam lebih kepada orang pelat lah sebenarnya. Mungkin pelat. Tapi kena check juga. Yang pertama sekali boleh cuba check pendengaran anak. Okay, cuba check. Yang ni antara benda yang kena check lah untuk kita menentukan sama ada memang ada faktor-faktor yang melibatkan pergerakan tu tak sama ada tak tutup dengan betul ataupun faktor lain. Yang pertama check pendengaran. Sebab kalau anak yang ada masalah pendengaran pun kadang-kadang bunyi dia sengau. Tapi saya tak katalah anak pun ada masalah pendengaran, tapi pergi check. Okay. Yang kedua, kalau kata bunyi tu banyak yang sengau, kena check dekat dalam lah, minta speech therapy check, dipanggil sebagai velopharyngeal closure. Dia maksudnya nak tutup, adakah dia tak boleh tutup dengan betul kat situ. Ataupun sebenarnya lebih kepada habit je. Yang tu je kena betulkan through, maksudnya articulation punya. Tapi yang tu dia tak perlu risau sangatlah sebenarnya kalau anak vocab tak banyak lagi. Sebab bila once anak tu selalu praktis bercakap, dia akan betul. Okay, kalau anak tu baru start bercakap dan bunyi tu sengau, it's okay. Sebab dia tengah proses nak belajar bercakap, dia tengah proses nak kawal pergerakan every organ yang ada kat dalam mulut. Tapi kalau dia dah buat ayat panjang bercerita sengau, yang tu boleh pergi jumpa speech therapist dah betulkan. Tapi kalau bercakap like macam baru vocab sikit-sikit, fokus untuk develop vocab dulu. Tak payah kisah sangat pasal bunyi tu. Okay, because yang itu adalah lebih kepada articulation ataupun cara sebutan bunyi, dia akan betul once anak tu gain kefahaman yang lebih baik. Okay. Okay, anak 2 tahun 6 bulan. Apa tu? Anak 2 tahun 6 bulan, apa yang patut dia dah boleh? Okay, 2 tahun 6 bulan kalau kita tengok dari sudut perkembangan bahasa tahu. Perkembangan lain tu saya tak cerita kat sini lah. Okay, so dari sudut perkembangan bahasa ataupun bercakap, biasanya anak dah boleh buat at least biasanya 2, 3 patah perkataan. Biasanya 3. Itu yang paling cantik lah, 3 patah perkataan. Contoh, mama nak makan, mama nak susu. Walaupun sebutan dia pelat tak apa. Contoh, ma nak su, dia cakap ujung-ujung je. Ma nak cucu, boleh je. Kan, ataupun pelat lah, sebutan tu pelat, tapi kita tahulah dia sebutan dia tu apa, cuma sebutan tu tak tepat. Okey je, tak tepat tu tak apa, normal. Tapi dari sudut ayat adalah biasanya 3 patah perkataan. Kalau lebih bagus. So kalau kata let's say kurang, let's say baru sepatah-sepatah, yang tu delay. Kalau belum boleh buat ayat tu 2 tahun 6 bulan. Okay, and then biasanya vocab dia dah banyak. Sebab anak boleh buat ayat 3 ni biasanya perkataan dia almost 200 yang dia dah boleh sebut secara spontan. Okey, banyak perkataan dia dah boleh sebut dah sebenarnya. Itu 2 tahun setengah, dan dari segi arahan biasanya dia dah start faham arahan yang lebih kompleks ataupun lebih panjang. Contohnya, adik pergi dapur jap, pergi ambil cawan. Kita boleh bagi maksud arahan yang panjang macam, adik pergi dapur jap ambil cawan, mama nak cawan. Kita boleh bagi 2 step arahan tanpa kita perlu berhenti-berhenti. Tanpa kita perlu potong, dia dah boleh
Faham. Dari sudut bermain, definitely dia dah boleh bermain. Pretend play tu maksudnya berlakon, masak-masak, bagi makan, bagi minum, bagi anak patung makan, kereta makan, dinosaur minum, dinosaur tidur, contoh. Pretend. Doktor-doktor, tu pretend play. Okey, so tu dari sudut bermain, kognitif punya development. So tu lebih kurang lah 2 tahun setengah. Dia ada yang lebih 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 detail, yang tu boleh Google. Betul? Boleh Google. Kalau dari sudut perkembangan normal sebenarnya boleh Google. Dan compare. Okey. Okey, doktor kat hospital nak tidurkan anak saya, apa pendapat? Sebab anak saya tak boleh bercakap tapi boleh keluarkan suara. Kenapa dia nak tidurkan? Oh, untuk cek telinga kot. Okey, untuk cek telinga kot. Biasanya kalau cek pendengaran yang tidurkan tu sebab anak tak boleh duduk diam. Sebab kalau kita nak check, true sebab dia kalau sebab biasanya lah, kalau ada test lain saya tak sure tapi biasanya test-test untuk anak yang lambat bercakap ni salah satunya adalah untuk cek pendengaran. So kalau untuk cek pendengaran, okay, biasanya kalau anak yang susah nak ikut arahan ataupun susah nak duduk, kan, biasanya ataupun yang kecil sangat, biasanya doktor akan tidurkan. So bila dia tidur dia pakaikan device untuk dia cek pendengaran. Dia follow je lah kalau itu prosedur dia sebab kalau kita nak, kalau kita kata nak suruh anak tu respon dengar ke tak dengar, mungkin dia tak tahu nak respon macam mana. So kita tak boleh nak check behaviourally, kita tak boleh check. Kalau untuk orang dewasa boleh kita dengar bunyi, dengar tekan button, tu untuk orang dewasa tapi untuk anak-anak mungkin tak boleh. So that's why diorang, bagi tidur lah supaya dia boleh pakai device tu. So kalau itu untuk pendengaran lah, tapi kalau untuk test-test lain saya tak pastilah. Itu kena consult dengan doktor. Okey. Macam mana nak betulkan anak suka cakap nak mak, nak hai, nak hi, okey. Tukar jadi hah. Kan. Yang tu kena betulkan ikut step. Sebab dia sekarang ni dia salah sebut bunyi dia tukar kepada hah. Dia tak tutup bibir. Nak hain, nak hinum, dia tak tutup bibir ni. Kalau dia tutup dia akan jadi nak main, nak minum. Kalau tak tutup dia akan jadi nak hain, nak hinum. Sebab dia tak tutup. So start dengan tutup. Cuba dia buat macam ni. Boleh tak? Okay, sekarang sambung. Ma, mi, mu, mo. Boleh tak buat? Dah boleh? Sambung pula. Mata, minum, makan. So je, start daripada individual sounds kepada suku kata, kepada perkataan. Tengok anak boleh tak buat tu. Dia salah sebut je tu. Salah sebut. Salah koordinasi, that's it. Betulkan yang tu dia akan betul. Anak dah tahun lebih, kalau single word dah 100 plus tapi gambar ayat terus jadi gagap plus alien. Okay, 100 lebih tu kena tengok apa jenis perkataan dia. Okay, kalau 2 tahun lebih, single words ada banyak 100 plus plus tapi gabung ayat tu jadi gagap. Tapi kalau gagap tu 2 tahun ke 5 tahun gagap, biasanya gagap normal sebab dia tengah mencari perkataan. Okay, alien biasanya 2 tahun memang ada bahasa alien lagi. Masih lagi normal kalau anak masih ada bahasa alien. Yang penting dia dah boleh sambung ayat. Bukan saya kata tak perlu ada bahasa alien, kalau ada bahasa alien 2 tahun masih lagi normal, tapi apa yang menentukan bahasa dia normal ataupun tidak adalah dia boleh sambung ayat ke tidak. Tu je. Dah bersambung ayat ke tidak? Kalau kata ada sambung, nak makan, nak minum ada, then okey. Bahasa alien tu boleh diabaikan sebab nanti dia akan hilang once anak punya vocab bertambah. So it's normal untuk anak ada bahasa alien bawah 3 tahun. Di bawah 3 tahun, atas 3 tahun dah patutnya dah hilang semua dah bahasa alien tu. Because 3 tahun biasanya vocab dia dah mencukupi untuk dia bercakap yang meaningful. Okay. So kalau atas 3 tahun masih banyak bahasa alien, maksudnya vocab dia tak cukup. Untuk bercakap meaningful sentence. Okay. Okay, so gagap biasanya gagap normal. It's okay. Especially kalau gagap tu dia adalah perkataan penuh. Contohnya nak makan. Macam tu dia gagap perkataan penuh. Biasanya itu adalah gagap normal yang memang 2 ke 5 tahun dia hadapi and benda tu usually on and off. On and off. Okay, dan alien tu sebab vocab dia tak cukup tapi dia macam nak juga cakap panjang. Macam tu. Okay, and then kalau kata ada 100 plus, dia kena make sure 100 plus tu adalah combination of different
jenis type of vocab. Maksudnya ada kata nama, ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata apa tu, kedudukan ke, ada kata minta, ada kata untuk menolak. Dia ada pelbagai jenis vocab. Okay, make sure sebab kalau kata 100 tu semua kata nama ataupun nama objek, yang itu biasanya susah nak buat ayat nanti. Okay. Okay. Waalaikumsalam. Anak 2 tahun 6 tapi cuma 2-3 ayat je boleh sebut. Jom keluar ayat tandas. Ada masalah fokus juga. 2 tahun 6. Okey. Anak kedua tahun 6 kalau dah ada ayat 2-3 perkataan yang boleh sebut, vocab dia dah agak banyak lah tu sebenarnya sebab dah boleh buat ayat. Okey, biasanya kalau anak nak buat ayat ni dia kena ada at least 50 vocab yang dia memang dah ada. Okey. And kalau 2 tahun 6 dah buat ayat 2 ke 3 perkataan, macam okey. Macam okey. Cuma lambat sikit je. Kena tambah sikit lagi je. Tak jauh lah beza dia tu. Tapi kalau kata jom keluar dengan ayat tandas je dalam seumur hidup, perkataan lain tak ada, yang tu sikit lah. Okey, tapi jarang lah budak boleh buat ayat dengan vocab sikit. Kecuali dia hafal benda tu. Kecuali dia hafal. Kalau dia hafal as a whole, jom keluar tu untuk satu situasi je. Ayat tandas untuk satu situasi je. Maksudnya dia hafal benda tu walaupun dia 2 perkataan tapi dia akan guna 2 perkataan tu serentak. Maksudnya dia tak pernah tukar lah structure tu untuk satu situasi yang tu kita kira sebagai satu perkataan, bukan 2. Sebab meaning dia adalah satu. Okay, so kena tengok adakah benda tu memang ayat ataupun ia hanya adalah perkataan. Walaupun terdiri daripada 2 perkataan tapi dia kira sebagai satu. So kalau satu sikit lah, kan. Tapi kalau let's say ada banyak perkataan lain lagi single words, cuma ayat adalah macam sikit-sikit dia dah buat. Mungkin ketinggalan sikit tapi tak jauh sangat. Kena tambah vocab dan kena lebih banyakkan bagi contoh ayat je kalau yang macam tu lah. Kan. So, sebab contoh kat situ bagi yang tu je. So saya tak tahu yang lain-lain macam mana. Okay. Anak 3 tahun tiba-tiba cakap gagap. Okay, ni saya dah jawab tadi kan. Gagap normal tu. 2 tahun 10 ada 2 patah perkataan, kadang 3 patah. Tapi still ada bahasa jargon. Ni pun dah jawab tadi. Okay. Macam mana nak galakkan anak bersuara? Anak 9 bulan tapi main toy senyap je. Tak ada bunyi. Bagi contoh bunyi apa yang dia kena buat. Pergi join, main sekali. Bagi contoh apa bunyi nak kena buat masa main tu. Sebab kalau kita tak bagi tahu dia, macam mana dia nak tahu bunyi apa nak kena buat? Betul tak? So pergi join dia main. Kalau main harimau bunyi macam mana? Kalau main tu bunyi tu macam mana? Tunjukkan contoh banyak sikit. Jangan suruh dia buat. Kita yang main sama-sama dan tunjukkan contoh. Masa harimau jalan, kita buat harimau jalan tu buat bunyi. Harimau jalan kat adik. Dia gigit. Dia makan. Tunjuk contoh. Tak payah suruh dia sebut tapi biar dia tengok kita buat. Anak kan belajar through observation. So biar dia observe kita buat. So nanti dia akan follow. Tapi bukanlah follow terus masa tu. Selalunya dia akan ambil masa sikit lah. Dia akan tengok dulu, memahami apa benda lah mak aku buat. Banyak-banyak kali dia tengok nanti, nanti dia akan cuba buat benda tu. Okay, tunjuk contoh demo kan. Apa yang patut suara yang dia bunyikan, apa patut perkataan dia sebut demo kan. Right. Apa beza speech delay dengan lag talker? Kenapa nak tahu apa beza dia? Kenapa penting untuk tahu apa beza speech delay dengan lag talker? Kan? Adakah penting untuk tahu beza speech delay dengan lag talker? Dua-dua tak bercakap, betul tak? Bagi saya dua-dua lambat bercakap. Lag talker lambat bercakap, speech delay pun lambat bercakap. So apa solution nak kena buat? Bukan cari perbezaan, cari solution apa nak kena buat. Okay. Speech delay dia macam ni lah. Dia itu just istilah lah sebenarnya. Dia just istilah. Okay. Istilah, lebih kepada istilah. Alright. Lag talker selalunya merujuk kepada budak yang lambat bercakap tapi hanya bercakap je. Yang lain semua okey. Cognitively okey. Perkembangan dari sudut kognitif okey. Dari sudut kefahaman okey. Dari sudut physical, mental semua okey. Kecuali bercakap. Kecuali part cakap je. Tapi yang ni kena really assess dengan
dengan terapilah, jangan stres sendiri pula. Okey. Sebab kita nak menentukan kefahaman tu kita boleh macam, anak faham arahan kita dah kata anak faham kefahaman dia bagus, no. Okey, faham arahan selalunya tidak menentukan tahap kebagusan kefahaman anak tu, tidak. Dia ada test yang lebih spesifik untuk kita check whether either dia punya kefahaman tu memang mencapai umur dia ataupun tidak. Ada spesifik test. Okay, bukan kita check on kefahaman sahaja. Kefahaman tidak, especially kefahaman tentang aktiviti rutin tidak menggambarkan kefahaman sebenar anak tu untuk umur dia. Bukan, yang tu kena check dengan terapis. And biasanya kalau late talker ni istilah yang digunakan untuk anak-anak yang tak ada isu lain selain bercakap tu sahaja, yang memang dah check tak ada. Okay. And speech delay selalunya, okay, lambat bercakap lah. Language delay basically. Okay, language delay adalah anak yang ada masalah lambat bercakap. Dia mungkin late talker ataupun mungkin boleh jadi lambat bercakap disebabkan oleh masalah lain. Contoh, anak tadi ni ada masalah autism. So dia ada lambat bercakap. Anak tadi ada ADHD. Oh, ada ciri-ciri lambat bercakap. Anak tadi ada Down syndrome. Oh, ada lambat bercakap. Anak tadi ada GDD. Oh, ada ciri-ciri lambat bercakap. So mungkin dia boleh exist ataupun wujud dengan masalah-masalah lain yang melibatkan mungkin kelewatan dari sudut mental, dari sudut fizikal juga, plus ada language delay tadi. So dia boleh jadi dua-dua. Okay, ataupun dia boleh jadi isolation language delay, maksudnya dia hanya lambat bercakap sahaja, hanya language sahaja yang bermasalah, yang lain semua okey. Yang ni kena check. Jangan faham istilah je tak buat apa-apa tau. Faham istilah dia boleh faham, tapi better cari solution. Apa yang patut kita buat dengan anak kita ni, tak kisahlah apa masalah dia. Tak kisahlah late talker ke, lambat bercakap saja ke, speed delay saja ke, isolation ke tak isolation ke. Even kalau didiagnose autism sekalipun, we still have to find a solution. Apa solution dia? Apa benda yang kita nak buat kat anak kita untuk bantu dia bercakap and berkomunikasi. Okay, so find the solution. Alamak, hilang. Anak. Sama juga ini soalan ni. Mungkin ramai orang bercakap tentang late talker kot sekarang kan. Sebab tu kot anda tanya soalan late talker dengan speech delay kan. And sometimes benda tu jangan diagnose sendiri tau. Jangan diagnose sendiri. Itu kena check, because nak check benda tu kita kena ada knowledge behind. Contoh, memang kena ada terapis yang check dan baru boleh kita tentukan sama ada dia late talker ataupun memang ada delay plus isu lain. Okay, jangan diagnose sendiri, nanti takut ada missing part. Macam mana mula-mula nak ajar anak bercakap? Okay, mula-mula nak ajar anak bercakap adalah kita kena identify kenapa anak kita tak bercakap. Apa isu yang menyebabkan anak tadi susah sangat nak bercakap. Okay, ada beberapa perkara. Contohnya, pertama sekali kita kena tengok anak kita ni ada tak kemahiran asas yang masih belum dapat kemahiran asas bercakap. Contohnya, tumpuan dia okey ke tak? Eye contact dia okey ke tak? Anak tadi ni dari sudut dia ada kita panggil, bukanlah ada test, maksudnya ada ciri-ciri yang kita kena tengok pada anak ni yang menunjukkan okey, skill asas dia dah cukup ke belum. Skill asas ada 6. Okay, ada 6. Ini saya tak explain detail lah. Kalau explain sekejap lagi mahu kelas sampai 2 jam. Okay. So ada 6 skill asas yang anak kena master sebelum dia boleh bercakap. Bukan PhD, dia master dulu. Contohnya macam eye contact, kita tengok dari segi tumpuan dia, ada tumpuan ataupun tidak. So kalau kata anak tadi mengalami ada masalah tumpuan, eye contact tak ada, panggil pun tak respon. Yes, anak tu sebenarnya asas tadi dia masih belum ada, that's why dia belum bercakap. Sebab nak bercakap ni, kita nak sampai kepada level bercakap ni, anak kena develop beberapa kemahiran dulu. Kemahiran tu bukan bercakap terus, tapi kemahiran tu diperlukan untuk dia belajar perkataan, untuk dia ingat, untuk dia tahu, untuk dia faham. Tanpa kefahaman anak tadi akan ada kesukaran untuk bercakap. Okey?
So itu yang pertama, dan kita kena tengok kemahiran komunikasi dia. Adakah anak tadi dah boleh berkomunikasi walaupun dia tidak bercakap? So kalau kata anak tadi ada masalah komunikasi, sometimes itu boleh menyebabkan anak tak bercakap sebab dia tak tahu apa kegunaan perkataan. Okey, sebab kegunaan perkataan adalah untuk bercakap dan berkomunikasi. So ada beberapa perkara yang kita kena check. So yang pertama sekali, memang kena tahu dulu. Kena tahu apa isu anak kat mana dan baru kita boleh pergi kepada spesifik, skill yang kita nak ajar pada anak tu. Mana tu nak betulkan dulu? Nak betulkan tumpuan dulu ke? Nak ajar anak untuk tiru ke? Which one? Okay, tu satu. And then lepas tu baru kita betulkan. Kalau secara umumnya, okay, ni secara umum, secara general untuk semualah yang kata okey nak ajar anak bercakap. Biasanya kita akan kata kita kena banyak bercakap dengan anak, betul tak? Kena banyak cakap dengan anak, kena bagi tahu, itu asas dia. Tapi dia tidak sesuai, benda tu tak akan berjaya untuk semua anak-anak yang lambat bercakap, especially kalau anak tu datang dengan kemahiran asas yang masih belum develop. Kalau kita banyak bercakap pun dia tidak akan membantu. Tapi kalau anak dah develop skill asas, yang itu dia ada teknik panggil sebagai teknik rangsangan bahasa. So kalau kata let's say anda Google teknik rangsangan bahasa, how to teach child to talk, ke contohlah Google online. So biasanya apa yang anda akan dapat adalah teknik rangsangan bahasa. Contohnya buat self talk, parallel talk. Saya tahu ramai yang mungkin dah pernah baca benda ni. Maksudnya kita komen tentang sesuatu yang anak buat, komen tentang sesuatu yang anak tengah tengok, kita bagi tahu apa yang kita perlu. Yes, that one is a basic language stimulation, maksudnya rangsangan bahasa punya asas. Tapi sebelum anak boleh dapat rangsangan bahasa yang kita bagi, anak tadi tu perlukan kemahiran untuk mendengar dan memahami apa yang kita cakap. So kemahiran mendengar dan memahami apa yang kita cakap ni datang daripada kemahiran asas yang dipanggil sebagai kemahiran pre-verbal, kemahiran sebelum bercakap. So that's why bila kita nak ajar anak bercakap, kena make sure pre-verbal tadi dah kukuh. Dan bila boleh kita buat rangsangan bahasa dengan baik. Kalau pre-verbal tak kukuh, pre-verbal tu kena buat dulu. Okay. So detail dia, bagi yang nak belajar yang ini basic lah sebenarnya, sangat basic. Macam mana nak start, apa benda nak check anak communication dah okay ke belum, ada ke tak ada, level mana, bahasa level mana, nak start kat mana. Ni kira maksudnya basic knowledge yang anda kena tahu bila nak bantu anak untuk bercakap. Dan benda tu anda boleh belajar, definitely. Sebab saya biasa ajar benda tu dalam saya punya seminar. Okay. Dan dia memang ada dalam seminar. Seminar kita, seminar anak-anak cakap bulan 2 nanti ada. Okay, yang tu maksudnya start daripada awal, apa benda, pre-verbal. Check dulu anak ada ke tak ada, komunikasi dua hala ada ke tak ada, level mana. Mana nak start, kalau anak dah vocab sikit, apa nak buat. Kalau ada tak ada vocab langsung, apa nak buat. Anak tak pandai nak tiru apa, dia kenapa. Okay, maksudnya kena tengok daripada awal kat mana dan baru kita boleh target the specific skill yang mana anak tak ada. So yang ini kalau betul-betul anda nak belajar, yang ni kena join saya punya seminar online nak anak cakap nanti bulan 2. Registration dah buka. Okay, registration dah buka. Sebenarnya ada je dekat saya punya screen. Kalau di page ada dekat saya punya screen tu kan ada QR kan. Kan, so boleh scan kat situ ataupun ada link yang diberikan. Kan even dekat TikTok saya rasa ada di bio kot. Kan saya rasa lah. Okay, seminar online nak cakap. Yang itu ada. Yang itu ada saya explain detail. Dia punya step-step tu. Okay, so kalau betul-betul nak belajar, boleh join kat situ. Tak mahal pun, kelas je. Alright. Anak dah masuk setahun 7 tapi still tak boleh buat ayat. Setahun 7 normal kalau tak boleh buat ayat. Okay, biasa anak mula buat ayat dekat 2 tahun ataupun 2 tahun lah, usia 2 tahun. So kalau setahun 7 masih belum boleh buat ayat, tu normal. Tapi biasanya setahun 7 dah ada dalam 20, 30, tu okey lah tu. 20 ke 30 perkataan yang dia dah kita dengar dia sebut. Contohnya termasuk bunyi, contohnya miau, kuek-kuek, itu pun boleh kira sekali. Okay, ataupun mama, daddy, ayah ke, contoh abah ke, bola ke, ball ke, shoes ke, kan, susu ke, contohlah ini perkataan yang ada makna 20 ke 30 perkataan, itu dah cantik. Minimum 20 lah. Okay, tu dah normal dah. Belum boleh buat ayat, masih lagi normal. Anak tonton banyak TV ada masalah sensori tak? Ada masalah sensori, ada stimming tak?
tonton banyak TV ada masa okey, sensory dia develop, okey, Anda kena faham ni, deria kita develop, berkembang, belajar, adapt, proses, otak kita proses, input deria, sebenarnya dia lebih kepada macam mana otak kita proses kita punya input deria, adalah melalui experience. Okey, adalah melalui experience. Deria hanya boleh dirangsang bila kita guna. Okey, bila kita guna. Contoh, kita kena sentuh banyak tekstur untuk kita tahu pelbagai tekstur di dunia ni, dan kita tengok pun kita tahu tekstur tu macam mana kalau kita pernah sentuh. Okey, dan baru deria kita akan tahu macam mana benda tu. Dia akan tahu bila dibuat. Pergerakan badan kita, kita kena bergerak dan buat walaupun salah dulu tapi dibetulkan. Salah, betulkan, jatuh bangun. Salah step kita buat lagi. So itu pergerakan. Kena explore dan kena buat banyak kali. Pendengaran kita, kita kena dengar banyak benda kat sekeliling kita dan kita try faham apa yang kita dengar. Penglihatan kita, kita kena tengok banyak benda di sekeliling kita. Di sekeliling tau, bukan skrin je. Skrin dia sikit sangat. Benda yang boleh tengok dalam tu, dan even anak takkan faham apa yang dia tengok. Sebab dia tak bersambung. Especially kalau anak tu masih lagi dalam proses nak memahami dunia ni apa. Dia kena tengok dunia luar. Tak boleh tengok skrin. Skrin kecil sangat. Dia macam just tengok part of the world. Dia tak boleh tengok benda tu daripada hujung ke hujung sampai mana ending dia tak ada. Dia just nampak kejap lepas tu hilang. Dia tak akan boleh faham. Itu starting dia. Kalau yang dah dapat all the skill nak tengok yang tu biasa dan okey. Tapi kalau baru nak start, anak macam kecil lagi, tengah explore. Kalau kata let's say anak tadi tidak bergerak, tidak bermain, duduk je tengok TV, yes, yang itu boleh menyebabkan anak ada sensory issue sebab tidak dirangsang dengan cukup. Sensory tidak dirangsang dengan cukup. Sebab tu kita suruh main, peganglah apa benda dia boleh pegang, main tanah, main pasir, main benda lembik, benda keras, benda yang berbulu ke apa ke, kapet ke whatever kat rumah tu, air basah, sabun, licin, kan. Semua benda tu bagi dia sentuh sebab kita nak bagi, kan, bagi dia punya rangsangan. Pergerakan, bagilah dia bergerak macam-macam cara, panjat, lompat, tergolek, kan, pusing sana, pusing sini, tangan nak kilas kat mana ke. Okay, contoh lompat dari satu tempat ke tempat lain, lompat berapa jauh boleh lompat, berapa tinggi boleh lompat. Itu adalah rangsangan sensory sebenarnya. So bila anak tak dapat ataupun jarang buat benda ni, jarang explore diri yang ada pada dia, that's why sebenarnya itu yang boleh menyebabkan dia ada sensory issue. Sometimes it's not about the autism je. Orang autism biasa ada kekangan pada masalah pada nak develop sensory, tapi sometimes most of the time kalau anak tu daripada kecil tak dapat rangsangan, sebab itulah dia kurang ada masalah sensory. Sometimes bukan autism. Itu yang orang panggil sebagai pseudo autism tadi tu. Sebab dia tak cukup rangsangan, sebenarnya dia menunjukkan ciri macam anak autism. Itu yang orang panggil pseudo autism tu sebenarnya. Sebab dia just tak develop benda tu sebab dia tak cukup rangsangan, bukan sebab lahir dengan autism. Tapi kita kena check lah. Alright? So dia macam tu. So kalau tengok sampai tahap tidak dirangsang sensory tu. Tapi kalau tengok setengah jam-jam, lepas tu dia main, explore mata-kata, tu tak adalah TV tadi tu menyebabkan dia ada isu sensory. Okay, so kena tengok macam how teruk anak kita dengan TV tadi tu. Mungkin tak sama, setiap orang anak tengok TV tak sama. Level dia tak sama. Ada tengok memang tak sedar, memang panjang hari macam tu. Ada anak sekejap je tengok 2-3 minit, lepas tu dia hilang, dia main. TV terpasang tapi dia tak fokus sangat kat TV tu. Dia explore dia punya sensory semua. Kan? It's not about the TV. Sebab anak tu dapat rangsangan daripada sekeliling ataupun tidak. Dia explore ke tak? Okay? Kalau anak 5 tahun hanya keluar words tak nak, apa perlu dibuat? Apa perlu dibuat? Okay. Anak murid minta parents dia pergi jumpa terapis. Minta parents dia pergi jumpa terapis. Sebab untuk 5 tahun definitely dah boleh bercerita. Kalau hanya itu perkataan yang keluar, definitely something wrong. So kita kena check kat mana something wrong tu kat mana. Dia bukan satu sebab, dia mungkin ada banyak sebab. Yang tu kena check. Dia ada banyak sebab, mungkin vocab, mungkin tak boleh sebut ke, mungkin tak cukup kefahaman ke, mungkin tak cukup rangsangan ke, macam mana, mungkin ada isu lain ke. So kena pergi check apa sebab dia, kenapa itu je yang keluar. Sebab 5 tahun
belum ada perkataan lagi, ada satu je. Itu kena minta parents je yang pergi. Okey, parents pergi jumpa terapis. Paling awal anak boleh bercakap, paling awal sebenarnya kalau ada setengah anak bawah setahun dah boleh bercakap, tapi purata biasanya anak mula bercakap pada usia setahun ke setahun setengah. Dalam julat 1 tahun ke setahun setengah dia start first word dia, okey. Ada anak mungkin setahun, ada anak setahun 2, ada anak setahun 3, ada anak setahun 4 baru keluar first word. Okey, dan paling last untuk keluar first word adalah setahun 6 bulan. Kalau lepas setahun 6 masih belum ada first word, yang tu kita dah kena start concern lah, kenapa tak keluar lagi ni, ada delay ke tak ada delay. Ada sebab lain tak yang menyebabkan first word tu tak keluar. Dan itu kita dah kena start concern dan kena start check. Right? Ada behaviour therapist juga ke di EIP? Tak sure. Itu bergantung kepada program EIP itu. Ada siapa di dalam itu. Kan setiap tempat tak sama, sebab tu saya kata. Tu year old ada tak ada respon rangsangan tidak diduga, example tanda. Okey, kalau anak tak ada respon pada rangsangan yang tak diduga, kena tengoklah kalau satu je tanda je, macam sikit sangatlah, kena tengok yang lain-lain juga. Adakah banyak rangsangan yang tak diduga yang dia tak boleh respon. Kalau let's say banyak rangsangan tak diduga yang dia tidak boleh respon, yang ini kena check dia punya sensory. Kena jumpa occupational therapist, check sensory dia. Selalunya anak yang tak boleh respon kepada rangsangan yang tidak diduga, contohnya kalau ada bunyi, apa-apa dia tak boleh respon. Dia just tak aware benda tu ada. So dia ada masalah, selalunya ada masalah pada awareness. So bila anak tu ada masalah pada awareness, benda utama yang menyebabkan awareness tak ada adalah sensory. So kena check sensory dia. Mungkin anak tadi ada masalah sensory processing, itu kena check dengan occupational therapist and buat latihan untuk improve dia punya sensory processing. Okay. Alright. Sikit lagi. Dekat sejam dah. Saya pilih 2-3 soalan lagi lah. Anak dah 3 tahun tapi masih ada jargon. Okay, 3 tahun ada jargon tu selalunya kalau 3 tahun tepat lah 3 tahun tepat, kalau ada sikit-sikit lagi tu boleh diterima lah. Tapi kalau ada banyak, yang tu mungkin vocab tak cukup. Okay, kalau sikit-sikit adalah kadang-kadang je lah dengar macam jarang-jarang, dengar kadang-kadang keluar sikit alien tu okey lah. Yang penting 3 tahun dah boleh buat ayat more than 3 sentence tu, more than 3 words lah, 5 patah perkataan. So 5 patah tu tengoklah banyak ke tak. Kalau satu je sikit sangat. Tapi kena tengok 3, 4, maksudnya dia dah start ayat-ayat lah, kira bercakap dalam ayat. Okay, then should be okay. Anak setahun 7 nak bush gigi. Nak matan, mama nak air lowi, peramah sangat. Ada tips macam mana nak react je. React je lah, apa-apa, repeat balik apa yang dia cakap pun tak apa. Nak brush gigi, oh nak brush gigi. Jom kita brush. Sembang je lah apa-apa. Sembang je apa-apa, react je. Ulang balik, kalau tak tahu sangat, ulang balik je apa yang dia cakap. Iakan je. Anak 4 tahun bila cakap dia macam bla bla bla, tak faham. Tapi last ayat air, lapar, pintu. Saya faham dia nak air, okey. Macam mana nak ajar macam ni? Untuk lebih cakap penuh. Yang ini kena kena translate apa ayat tu yang betul dekat dia. Contohlah dia kata, air. Minum air, nak minum air. Bagi balik ayat yang betul tu apa? Terjemah bahasa alien dia tu, bagi ayat yang betul. Kita tolong bagi ayat yang betul. Jangan tanya. Dia takkan boleh repeat, dia takkan boleh betulkan ayat dia tu because dia pun tak tahu apa benda. Kan? Bagi balik yang betul. Tapi jangan panjang, bagi pendek je. Walaupun alien dia panjang, tapi kita punya translation tu kena pendek. Contoh anak, lapar. Lapar kat hujung. Oh, adik lapar. Nak makan. Lapar. Nak makan. That's it. Lapar. Adik lapar. Ya. Okay. Jom kita makan. Kan? So, slow down kan kita bercakap pun kena slow down. Jangan laju sangat. Kalau kita bagi ayat panjang dan laju, anak tu akan bertambah alien dia. Okay. Always translate. Always translate dia punya bahasa alien tu bagi yang betul.
Kita tolong bagikan skrip yang betul, tapi jangan panjang sangat. Kalau anak tu cakap ada perkataan bermakna ada 1, kita bagi 2 atau 3 tu paling panjang, ayat yang bermakna tadi ni. Jangan terlalu panjang. Okey. Main sendiri keluar jaga, okey je. Jika boleh sebut ABC sehingga Z 1, 2, 3 hingga 10 tapi words lain tak boleh sampai 20. Yang ini maksudnya kena ajar perkataan lain tu banyak-banyak dekat dia. Kena ajar perkataan lain tu banyak-banyak dekat dia. Okey, sebab A sampai Z 1, 2, 3 yang tu hafal. And kegunaan dia kita tak tahu pun apa. Kan dia just boleh hafal macam kita hafal lagu. Hafal sequence dia panggil. 1, 2, 3 dia hafal sequence. Yang tu kalau anak yang tak boleh bersembang pun biasa dia boleh hafal. Sebab 1, 2, 3 A sampai Z adalah kita untuk masa sekarang kalau level-level anak yang bawah 3, 4 tahun bawah ni sebenarnya dia tak tahu pun apa fungsi A sampai Z 1, 2, 3 tak tahu fungsi dia apa pun. Dia just hafal the sequence. Hafal sequence. Biasa kalau dengar banyak kali memang boleh hafal. Kita tak perlu tahu kegunaan dia apa. Okey. Tapi untuk words, untuk perkataan, bukan hanya hafal. Hafal tu yes, ingat yes, tapi kita kena bila nak guna, kita kena panggil balik perkataan tu, dipanggil sebagai recall. So sometimes anak ni words tu dia ada, nak recall susah. So macam mana nak bagi recall tu senang, tu kena banyak practice dan kita kena tunjukkan demo dekat dia. Macam mana nak bagi anak recall words tu dengan baik, kita kena banyak demo apa perkataan nak cakap bila waktu situasi ni apa perkataan dia. Situasi ni apa perkataan dia. Kita yang kena demokan. Bukan expect anak tu akan tiba-tiba bercakap. Bukan, kita yang kena banyak demo. Apa perkataan dia nak cakap masa ni, apa perkataan dia yang boleh dia keluarkan. Kita just demo dekat dia. Okay? Sebab vocab kita nak bercakap tu bukan kena hafal je. Hafal yes, memang hafal, ingat. Tapi bila nak pakai dia kena recall. Otak lain yang proses. Otak belah lain proses. Okay, bahagian lain otak yang proses untuk menghasilkan. So, dia is connected. Antara faham dan menghasilkan. Bahagian otak pun lain tahu proses. Otak yang proses kefahaman lain, otak yang proses penghasilan lain. Memang otak yang sama tapi bahagian lain yang memproses benda tu. So, dia kena connected. Dan dia bukan semudah anak tu hafal dan terus boleh pakai. Bukan, nak bercakap, berkomunikasi kena recall. Recall tu maksud dia apa? Cari perkataan apa yang kita nak pakai yang sesuai pada situasi itu. Nak recall tu yang susah sebenarnya. So that's why walaupun anak faham perkataan belum tentu dia boleh pakai. Kalau dia tak biasa recall. Macam mana nak ajar recall? Kita kena demo dan tunjuk contoh bila nak pakai perkataan tu. Itu bantuan untuk recall. Okay. Jargon tu macam mana? Jargon tu bahasa alien selalunya orang panggil. Bunyi macam cakap tapi kita tak faham. Okay. Okay, last. Macam mana nak buat anak buat 2 patah perkataan? Pertama, kena banyakkan vocab. Yang sepatah-sepatah dah kena banyak, at least 50 perkataan yang dah boleh sebut. And then once anak tu dah ada yang sepatah-sepatah, kita just tunjukkan demo perkataan ayat 2 patah dia macam mana dengan kita tiru dan tambah sikit. Kalau dia kata ayah nak, oh adik nak makan. Tambah sikit. Tu je cara. Tapi make sure anak tu dah ada vocab yang single-single tadi ni. Kalau single-single vocab masih lagi tak ada, kena ajar yang tu dulu. Okay. Okay. Okay, last. Ni soalan last. Sebab soalan ni selalu ditanya kat saya. Anak lahir pramatang ada kena mengena ke dengan lambat bercakap? Okay. So sebenarnya anak yang lahir pramatang, kita tahu biasa doktor pun akan cakap benda ni. Pakar kanak-kanak pun biasa akan cakap benda ni. Anak yang lahir pramatang, pramatang memang berisiko tinggi untuk dapat masalah, bukan hanya lambat bercakap. Masalah lain pun dia berisiko tinggi.
Masalah kelewatan pada perkembangan, dia ada risiko, dia bukan wajib, dia bukan semestinya kalau perawatan tu automatik lah lambat, automatik, bukan. Dia bukan automatik, dia berisiko tinggi je. Macam kita, contoh kalau lahir contohnya, kalau kita berat badan obes contohnya, kitalah orang dewasa, katalah kita obes, kita berisiko tinggi untuk dapat kencing manis, betul tak? Lebih berisiko tinggi untuk mungkin dapat darah tinggi, contoh. Kita obes, BMI lebih daripada yang sepatut, BMI tinggi, kita berisiko tinggi untuk dapat dapat darah tinggi contohnya. Tapi tidak semestinya dapat, betul tak? Ada yang dapat, ada yang tak. Ada yang kurus pun ni, dia macam tu. So maksudnya anak pramatang ni macam tu, dia berisiko tinggi tapi tidak semestinya ada. Dia macam orang yang obes berisiko tinggi dapat kencing manis, dapat darah tinggi, lebih tinggi risiko dia. Tapi dia bukannya pramatang dia automatik lah. Automatik dia lambat bercakap. Dah tu kalau kita tahu dia pramatang lambat bercakap, kita nak buat apa sekarang ni? Takkan nak salahkan pramatang tu, tak boleh nak buat masuk balik dalam perut. Nak lahir normal tak boleh dah. So nak tak nak carilah solution apa nak kena buat. Tak kisahlah pramatang ke, tak pra ke, matang cukup ke, kalau delay carilah solution apa cara kita nak bantu anak kita. Okey? Cari cara sekarang, apa yang kita nak buat adalah fokus pada solution. Jangan cari sebab dah. Sebab-sebab tu tak akan membantu anak kita untuk improve. Sebab itu dah lepas, pramatang tu dah lepas, dah lahir dah anak tu, dah umur berapa dah sekarang, tak boleh nak masuk perut balik dah. Betul tak? Sekarang cari solution, tak kisahlah pramatang ataupun tidak. Find the solution, apa benda yang kita boleh buat untuk bantu anak kita. Okay, nak join kelas ke, nak belajar ke, apa teknik ke, nak buat dengan anak ke. Okay, saya ada sediakan kelas tu, tinggal nak join je. Tinggal rajin ke tak rajin nak join je sebenarnya. Alright? Okay, so bagi yang berminat nak join seminar anak-anak cakap online nanti, pada online kelas tu online pada bulan 2 nanti 11 Februari. Anda boleh klik pada link yang diberikan ataupun di bio. Kita ada link tu. So yang itu anda boleh belajar lebih detail dan lebih tersusun lah information tu daripada awal, apa benda nak kena check, kita check sama-sama anak di level mana, apa level dia, lepas tu apa teknik nak pakai untuk setiap level anak ni, kat mana satu yang lebih sesuai. Okay, so sebab saya tak nak anda fokus kepada masalah anak tu lambat bercakap, sebab dia apa, cari sebab yang tak jumpa-jumpa sebab dia. So, apa kata sekarang kita cari solution. Kita tahu kenal anak kita level mana dan apa solution yang kita boleh buat. Kita kenal masalah anak kita apa sekarang, current situation, sekarang apa masalah dia. Katalah 2 tahun lepas dia didiagnose autism. Sekarang belum tentu dia ada semua ciri autism tu, belum, dah 2 tahun dah. Okay, tak payah fikir dah sangat pada pasal diagnosis tu. Fikir sekarang current situation kita nak buat apa. Apa yang kita nak buat untuk bantu. Tak kisah anak tu umur berapa. Okay, so cari jalan dia. Cari jalan. Macam-macam jalan boleh cari. Boleh jumpa kalau kita carilah. Definitely, insyaAllah. Okay, so itu saja dari saya malam ni. Bateri saya pun dah habis. Sebelum bateri saya mati. Thank you so much untuk anda join. Pada anda yang join, saya minta maaf tak boleh jawab semua soalan. Alright, so hopefully sedikit banyak saya menjawab beberapa persoalan yang mungkin anda tertanya-tanya. Nanti kita buka session lain pula. Okay. Okay, so and esok tak ada. Esok saya ada coaching dengan saya punya epic student. Hari Rabu kita akan ada kelas Mummy Back to School. Bagi yang dah daftar Mummy Back to School, hari Rabu ni kita ada next class. Itu dah first class, hari ni next second class. Macam mana kita nak tarik perhatian tu, macam mana nak tarik perhatian anak. So yang untuk kelas kedua ni lebih kepada saya tak ingat topik dia, tapi ada kelas dia. Okay. Saya yang bagi topik tu saya yang lupa. Banyak sangat kelas, saya tak boleh ingat dah apa topik yang saya buat. Esok saya ada kelas, hari Rabu saya ada kelas. Okay. So jumpa hari Rabu. Kelas hari Rabu tu percuma. Okay, esok kelas berbayar. Hari Rabu tu kelas percuma, Mummy Back to School, untuk anda belajar basic skill untuk mengenal apa isu yang ada pada anak kita dan even apa isu yang ada pada kita sendiri untuk bantu anak kita bercakap apa isu dia. Alright, dan kita untuk kita betulkan lah, bukan saja saya cari. Saya saja cari isu tak betulkan tak ada gunanya kan. Kita yang penting kita nak betulkan dan kita nak bertindak. Alright, so itu saja dari saya. Thank you so much. Kita jumpa Rabu. Kita jumpa hari Rabu untuk Mummy Back to School. Daddy pun boleh nak join. Okay, untuk Mummy Back to School pukul 9.30. Macam biasalah, pukul 9.30. Okay, jangan lupa Mummy Back to School tu.
Tu kelas free saya buat. Kau tak datang juga aku tak tahulah, free buat bagi free pun tak datang, bayar pun tak datang. Jangan kata nak belajar. Kalau macam tu. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam.